budaya kecemerlangan, bencana minda kelas pertama. Percobaan kedua, budaya kecemerlangan membentuk generasi berinformasi. Percobaan ketiga, budaya kecemerlangan asas membuli kejayaan. Percobaan keempat, budaya kecemerlangan memartabatkan belia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam sabah hebat mengungguli kejayaan. Saya Afrian bin Rhino Jason selaku pengurusi pada hari ini. Selamat datang bersama kami dalam gelanggang ilmu ini demi merealisasikan aspirasi sabah hebat. Kita semua disatukan dalam wadah ilmu dan wacana forum remaja yang bertajuk Budaya Kecemerlangan, Menjana Kejayaan dan Memartabatkan Belia di bawah tema Menyemai Harapan, Mengukir Kejayaan menuju aspirasi Sabah Hebat. Walau kedengaran mudah, jangan sesekali kita memandang enteng akan maksud yang tersirat di sebaliknya. Budaya kecemerlangan selaras dengan mengukir kejayaan, kerana kejayaan lahir daripada budaya dan sikap yang cemerlang. Apabila masyarakat dan belia mengamalkan budaya kecemerlangan, maka hasilnya ialah sebuah pencapaian yang membanggakan. Topik kita pada hari ini bukanlah sekadar hiasan kata yang mencerminkan satu peranan penting bahawa kecemerlangan tidak dapat digapai begitu saja, dan belia bukanlah hanya golongan yang masih belajar, tetapi merupakan aset taman negara. Sidang hadirin sekalian, forum kita hari ini bukanlah forum yang biasa-biasa ya. Hari ini kita bawakan 3 insan luar biasa, muda, bergaya, berwawasan yang bukan sekadar betah berkata-kata, tetapi mampu membuatkan kita semua tertarik dengan mereka. Tanpa melengahkan masa, mari kita kenali satu persatu. Di sebelah kanan saya, seorang jejaka yang katanya sudah betah berhujah sejak sekolah rendah lagi. Seorang yang yakin bahawa kejayaan tidak datang dari langit, tetapi datang dari kerja keras dan usaha yang konsisten. Perkenalkan, saudara Syamil Saidi. Apa kabar saudara? Alhamdulillah, kabar baik saudara. Seterusnya, di sebelah kiri saya, seorang lagi lelaki hebat yang sangat percaya bahawa kalau nak percaya, jangan setakat pandai berkata-kata, tapi mesti pandai buat kerja juga. Perkenalkan, saudara Muhammad Farhan bin Muhammad Abdul Hadi. Apa kabar saudara? Baik saudara. Saudara pula bagaimana? Alhamdulillah, saya juga diberikan kesihatan yang baik pada hari ini. Dan akhirnya, satu-satunya mawar di kalangan 2 jejaka, bukan sekadar bijak dan berprinsip, tetapi juga berani melontarkan suara apabila perlu. Perkenalkan, saudari Nur Sofia binti Razali. Apa kabar saudari? Kabar baik saudara. Usai salam perkenalan kita bersama ahli-ahli panel kita sebentar tadi, berbalik kita kepada topik perbincangan kita, yaitu budaya kecemerlangan, menjana kejayaan dan memartabatkan belia. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi berkenaan budaya kecemerlangan, eloklah kiranya kita menelusuri apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan budaya kecemerlangan. Bagi menjawab persoalan ini, saya ingin mengajukan soalan pertama ini kepada ahli panel yang pertama, saudara Syamil. Mohon saudara merungkaikan persoalan ini kepada semua. Terima kasih saudara pengurusi. Sidang hadirin sekalian, kalau kita lihat hari ini, ramai individu bercerita tentang kecemerlangan, tetapi bukan semuanya tahu apa yang dimaksudkan dengan budaya kecemerlangan. Ia bukanlah tentang mendapat anugerah atau memperoleh markah yang tinggi. Budaya kecemerlangan merujuk kepada satu cara dan pemikiran dari segi kedisiplinan, kerja keras, dan integriti diri. Ia bukanlah tentang mendapat tempat pertama, akan tetapi kondisi memberikan yang terbaik dalam apa jua keadaan. Di samping itu, budaya kecemerlangan bermula dan bertapak di institusi pendidikan, yaitu sekolah, tempat di mana nilai, ilmu, dan potensi mula dibentuk dan digilam. Secara tidak langsung, budaya inilah yang akan membentuk pindah kelas pertama. Apabila seseorang itu berpikir secara terbuka,
tidak mudah putus asa, berdisiplin, kerja keras, maka dia akan berprofesi sebagai insan yang bukan saja cemerlang untuk dirinya, tapi juga mampu menyumbang kepada masyarakat. Saya kembalikan kepada saudara pengerusi. Terima kasih Saudara Syamil atas pencerahan yang sangat hebat sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan yang kedua kepada ahli panel kita yang kedua. Saudara Farhan, bolehkah saudara menerangkan impak daripada pengaruh budaya kecemerlangan terhadap generasi Sabah yang akan datang? Terima kasih saudara pengerusi. Sudah tentunya boleh. Apabila kita bercakap tentang budaya kecemerlangan, kita juga harus melihat apa hasilnya pada generasi yang akan datang. Salah satu pesan yang paling besar ialah terbentuknya generasi berinformasi, yakni generasi yang cerdik maklumat, mampu membuat keputusan dan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan emosi atau berdasarkan sosial. Kenapa budaya informasi penting? Dalam dunia yang penuh dengan maklumat dan berita yang tersebar dengan pantas, budaya informasi membantu kita untuk menapis, memahami, dan menggunakan maklumat dengan berkesan. Budaya informasi juga dapat menambahkan pengetahuan dan seseorang. Ia juga dapat menambahkan pengetahuan seseorang. Ia juga dapat menambahkan pengetahuan seseorang yang tidak mudah terpengaruh dengan berita palsu, serta mampu berpikir secara kritis dan rasional. Malah, budaya informasi juga dapat menumbuhkan jati diri dan meningkatkan keupayaan membuat keputusan dengan tepat dalam kehidupan seharian. Bayangkan seorang belia yang membesar dalam budaya menghargai ilmu, berpikir secara kritis, dan sentiasa menghargai maklumat. Mereka ini akan menjadi rakyat Sabah yang bukan sahaja aktif, tetapi proaktif, bukan sekadar penerima, tetapi pencipta maklumat. Sebagai contoh, Tan Sri Simon Sipaun, seorang tokoh yang dilahirkan pada 30 September 1939 di Kampung Tuawon, Penantang, Sabah. Beliau terkenal dengan ketegasan dalam menyuarakan integriti dan hak rakyat. Beliau sering berbicara berasaskan fakta dan prinsip, mencerminkan nilai seorang rakyat yang berinformasi dan berani bersuara. Tan Sri Simon Sipaun berkhidmat sebagai setiausaha Kerajaan Negeri Sabah pada tahun 1988 sehingga 1993. Beliau juga telah menumbuhkan Persatuan Promosi Hak Asasi Manusia Prohan pada tahun 2019 sekaligus menjadi pengerusi pertamanya. Beliau adalah seorang contoh yang tahu membezakan berita palsu berdasarkan fakta dan celik hak-hak mereka. Kita mau melahirkan lebih ramai insan-insan berkaliber di bawah waris gagasan Sabah Maju Jaya yang bukan saja mampu memperbaharui, malah memacu kemajuan yang lebih besar. Saya kembalikan kepada saudara pengerusi. Terima kasih Saudara Farhan. Cukup menarik perkongsian yang telah saudara bentangkan sebentar tadi. Saya kira kini sidang pendengar sekalian sudah jelas tentang impak dari budaya kecemerlangan terhadap generasi Sabah yang akan datang. Meskipun begitu, saya ingin mengajukan soalan yang seterusnya kepada ahli panel kita yang ketiga. Saudari Sofia, pada pendapat saudari, bagaimanakah hasrat-hasrat ini mampu kita gapai dengan berkesan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam aspirasi kecemerlangan kepada semua hadirin yang saya hormati. Berbicara mengenai budaya kecemerlangan rencana kejayaan, izinkan saya mengupas 3 kriteria utama yang mampu menggerakkan kejayaan individu dan pembangunan negeri Sabah yang tercipta. Pertama,
berasaskan interaksi dengan hewan yang kemudian menginspirasikan ramai usahawan tempatan untuk mengikuti jejak langkah beliau. Apa yang bermula dari hobi telah berkembang menjadi ladang haiwan pelancongan yang dikenali sebagai Arab Village, antara yang terbesar di negeri ini. Kini ladang Arab tersebut bukan sahaja menarik ribuan pelancong setiap tahun, tetapi turut menjana pendapatan 6 angka setahun. Kejayaannya bukan sahaja telah berjaya meletakkan nama negeri Sabah di peta pusat pelancongan antarabangsa, malah beliau menjadi sumber inspirasi kepada generasi muda untuk memudahkan langkah keusahawanan di kampung sendiri. Bab kata pepatah, hujan batu di negeri orang, hujan emas di negeri sendiri. Sidang hadirin yang saya hormati, budaya kecemerlangan bukan sahaja membentuk individu yang unggul, malah menjadi teras dalam membina negeri yang maju dan sejahtera. Ayo kita pupuk budaya ini bersama agar negeri Sabah melangkah bangga menuju masa hadapan yang gemilang. Saya kembalikan kepada saudara pengerusi. Terima kasih Saudari Sofia. Setakat ini kesemua ahli panel kita terlihat sangat positif terhadap topik perbincangan kita, yakni budaya kecemerlangan, menjana kejayaan dan memartabatkan belia. Sekarang saya ingin mengubah perspektif perbincangan kita pada hari ini dengan mengajukan soalan yang seterusnya kepada ahli panel yang kedua. Saudara Farhan, dari tinjauan saudara, apakah cabaran dan rintangan yang lahir dalam menelusuri revolusi kecemerlangan ini? Terima kasih saudara pengurusi. Saya kira saudara pengurusi kali ini cukup menarik. Izinkan saya mengupas satu realiti yang tidak boleh kita pandang enteng tentang rintangan dalam merealisasikan budaya kecemerlangan dalam kalangan belia. Antara cabaran utama ialah tahap pendidikan yang rendah akibat kesibukan bekerja dan tidak mampu mengikuti kelas tuition akibat kurang berkemampuan. Akibat dari itu, rakyat atau belia yang kurang berpendidikan akan memiliki masalah sosial karena kurangnya kesadaran mengenai hal tujuan terjaya seperti pendidikan kesehatan dan seksualitas. Implikasinya, rakyat yang kurang berpendidikan akan mudah menjadi mangsa penipuan dan dimanipulasi. Sebentar ya, saudara Farhan. Saudara pengurusi, bolehkah saya berkongsi realiti rakyat hasil daripada pemerhatian saya tempoh hari? Silakan saudara. Terima kasih, saudara pengurusi. Sidang pendengar sekalian, saya amat bersetuju dengan pencerahan saudara Farhan sebentar tadi tentang pendidikan di Sabah yang begitu rendah. Namun kita tidak boleh mengikatkan telinga dan memejamkan sebelah mata. Cabaran yang lain dalam merealisasikan budaya kecemerlangan ini tidaklah terhenti pada tahap pendidikan yang rendah semata-mata. Dan kerana masalah ekonomi, ibu bapa yang kurang berpendapatan, anak-anak kurang terdedah dengan persekitaran berasaskan kecemerlangan. Selain itu, anak-anak terbiar di rumah sementara ibu bapa kerja di luar. Hanya telepon bimbit dan perisian digital yang menemani. Pertumbuhan mereka pula tidak mengikuti pola kerana pengabaian makanan yang bernutrisi. Bertambah malang lagi apabila di antara anak-anak ini keciciran ponteng sekolah kerana tidak mampu membayar sewa kenderaan ke sekolah. Saya kembalikan kepada saudara Farhan. Saya teruskan ya saudara pengurusi. Silakan saudara. Ya benar apa yang dikatakan oleh saudara sebentar tadi. Masalah ekonomi juga merupakan salah satu rintangan dalam merealisasikan budaya kecemerlangan. Sudah jatuh menimpa tangga, anak-anak yang membesar dalam situasi seperti inilah yang selalunya lemah dalam pelajaran dan akhirnya terkandas di tengah jalan. Akibat dari itu, mereka yang tidak mempunyai kelulusan yang tinggi atau kemahiran yang sesuai, mereka terpaksa bekerja dengan tangga gaji minimal.
sosioekonomi yang masih membelenggu ramai rakyat Sabah pada hari ini. Hadirin yang oleh itu, hadirin sekalian, budaya kecemerlangan wajib dibudayakan dalam kalangan rakyat Sabah agar kita dapat melonjak anjakan paradigma yang bukan saja dan seterusnya mencapai kejayaan persaudaraan bangsa. Saya teruskan kepada saudara penulis. Besar pula hati saya apabila melihat dalam merealisasikan budaya kecemerlangan banyak juga cabarannya. Terima kasih saudara Farhan dan saudara Syamil atas pencerahan yang begitu bermanfaat sekali. Bagi mengurangkan kegesaran saya dan para penonton di luar sana, saya ingin mengajukan soalan yang seterusnya kepada saudari Sofia. Saudari Sofia, bagaimanakah kita mampu mengekang cabaran-cabaran ini dengan sangat berkesan? Terima kasih atas soalan yang diberikan. Antara rintangan yang paling mendasar ialah rampungnya sokongan persekitaran tanpa dorongan yang mapan daripada institusi keluarga, sekolah maupun komuniti. Benih kecemerlangan yang sempat tumbuh akhirnya layu sebelum mekar. Maka sudah tiba masanya kita bangunkan ekosistem yang menyuburkan potensi belia, satu persekitaran yang bukan sahaja menyukai nilai jati diri, tetapi juga membajak semangat juang yang kental dalam jiwa muda mereka. Budaya kecemerlangan hanya akan berjaya jika disokong oleh usaha bersama, halal tuju yang jelas, nilai yang kukuh untuk melahirkan generasi sama yang unggul serta berjati diri. Saya kembalikan kepada saudara pengerusi. Terima kasih saudari Sofia. Nampaknya kita sudah tiba di penghujung forum kita pada hari ini. Sebelum tirai dilakukan, izinkan saya untuk menggulungkan semula isi dan hujah yang telah diutarakan oleh ahli-ahli panel kita sebentar tadi. Izinkan saya untuk membawa Anda semua menyelami tiga tema utama dalam kebudayaan ini yang mampu menjana kejayaan sebenar. Yang pertama, nilai dan etika kerja yang tinggi. Tanpa disiplin, tiada kejayaan. Tanpa amanah, tiada kepercayaan. Kita sebenarnya boleh jadi bijak, tetapi tanpa nilai yang murni, kejayaan itu hanyalah topeng, bukan isi. Seterusnya, komitmen terhadap kualiti. Orang yang cemerlang tidak buat kerja sekadar asal siap. Mereka akan buat kerja hingga jadi hebat. Kecemerlangan ini bukanlah satu pilihan, yang merupakan satu keutamaan. Dan akhir sekali, budaya pembelajaran secara berterusan. Kejayaan seseorang tidak terletak pada orang yang pandai hari ini, tetapi dia terletak pada orang yang terus belajar esok, lusa, dan selamanya. Maka dari itu, kita sebagai pelajar, pendidik, dan pemimpin haruslah berganding bahu untuk menyemai budaya kecemerlangan ini sejak kecil lagi. Kerana apabila kita menanam kecemerlangan, yang akan tumbuh ialah